Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Okey, insyaallah kullu khair insyaallah. Okey, اليوم في ندرس في موضوع ما أجمل المدرسة في سنة أولى. Okey, في قبل في دراسة يمكن في حفظ كلمة أسماء والأفعال. Okey, وبعدين insyaallah kita akan ندرس في tarakib. Okey, untuk tarakib kita sedia maklum iaitu tarkib dua kismah ini dua bahagian iaitu tarkib idafi dengan tarkib na'ti. Okey, sekarang ni kita nak kenal pasti macam mana kita nak bezakan di antara dia sama ada kalimat itu ada tarkib idafi ataupun tarkib na'ti. Okey, ini kaedah yang senanglah untuk pelajar kenal. Itu dia adalah kalimat tarkib idafi, iaitu kalimat yang pertama dia ada dua kalimat isim yang digabungkan. Okey, kalimat yang pertama dia ada tidak ada alif lam, lam tujidu alif lam. Kalimat kedua ada alif lam. Okey, kalimat yang pertama kita namakan sebagai mudhaf. Kalimat kedua adalah mudhafu ilaih. Okey. Contoh saya bagi adalah kalimat yang pertama adalah kalimat mudhaf yang pertama adalah kalimat saha, as-sahatu. Okey, kalimat yang pertama adalah as-sahata, yang kedua madrasah. Okey. Kalimat pertama adalah saha, kalimat kedua adalah al-madrasah. Okey, kalimat kita ada tarkib ni dua-dua adalah kalimat isim. Okey, maka dia perlu ada alif lam menunjukkan kita itu adalah kalimat isim. Laisa muskilah. Okey. Ini saha dataran satu maksud dan madrasah adalah satu maksud. Okey, saha dataran dan madrasah satu maksud. Okey, ini dua maksud. Tapi kita nak jadikan dia sebagai satu maksud, iaitu kita nak jadikan dia sebagai dataran sekolah. Dataran satu, madrasah satu. Maka kita nak gabungkan dia jadikan satu maksud, iaitu dataran sekolah. Okey, apabila kita gabungkan dua-dua kalimat ni, maka kita perlu hazaf alif lam yang kalimat yang pertama. Maka kita akan jadi saha. Sahatu. Jadi saha, maka kita dah hazaf dah alif lam. Apabila kita gabungkan, maka kalimat yang pertama kita hazaf alif lam. Yang kedua kita kekalkan ada alif lam, al-madrasah. Okey. Macam mana kita nak baca? Sahatu al-madrasati. Okey, mudhaf ni kita tarkib idafi ni sahatu ni masa tak ada kalimat apa-apa yang kat depan ni, maka kita akan baca sahatu, tak ada gangguan, tak ada amil yang masuk. Contohnya kalau amil contoh majrul ke huruf ni kan majrul, kalau ba'da kalimat sini ada fi, contoh fi sah, kita tak akan baca sahatu, kita akan baca sahati. Tengok keadaan di mana perkataan sahatu ni duduk. Maka apabila tak ada kalimat yang di depan, maka kita akan baca sahatu. Boleh? Sahatu yang asalah jadi kat sini adalah sahatu. Maka kita pindahkan ke di bawah, maka kita hanya hazafkan alif lam je, maka kekalkan ta marbutah. Okey. Yang kedua kan madrasatu, maka kita keturunkan jadi madrasati. Kenapa kita tasdil madrasati? Okey, mudhaf ilaih ni akan hukum majrur. Okay, majrur. Okey, majrur ni dengan kasrah sebab dia adalah kalimat isim mufrad. Dia akan berbeza. Maka apabila dia tasdil kasrah, dia adalah kalimat isim mufrad. Okey, habis pada kalimat tarkib idafi. Saya cerita secara umum dulu sebelum saya masuk satu persatu. Okey, boleh nampak ya? Untuk perkataan as-sahatu madrasah, satu dataran, madrasah satu perkataan. Apabila nak jadikan dia sebagai satu perkataan, kita turunkan, maka kita hazafkan ada alif lam pada yang kalimat yang pertama. Yang kedua kita kekalkan dan kita tasdil kasrah sebab dia adalah hukum majrur dengan kasrah sebab dia adalah kalimat isim mufrad. Okey, ini kita nak kenal ni. Okey, habis pada tarakib idafi. Saya cerita secara umum dulu ya. Okey, untuk na'ti. Okey, untuk na'ti dia datang dua kalimat juga. Dan kalimat
kalimat isim. Okey, contoh saya nak kata kalimat al-mudir. Kalimat al-mudir. Kalimat al-mudir ni ada daripada kalimat asma. Okay, al-mudir at-tayyib, kata sifat dia. Baik. Bolehlah macam-macam. Okey. Satu kalimat al-mudir, yang kedua kata sifat at-tayyib. Okey, apabila nak kita jadikan sebagai tarakib, maka yang pertama, dua-dua ada alif lam. Ingat, dua-dua ada alif lam. Okay, saya kata al-mudir, mudir yang baik. Kita salin balik. Al-mudiru at-tayyib. Okey, ini dalam keadaan kalimatan ini dua-dua ada alif lam. Ini yang pertama. Apabila tidak ada anasir yang depan ni, maka kita akan tasydid dhammah. Apabila dia di dhammah, yang pertama dhammah, maka kata sifat juga mestilah dan dia akan ikut. Okay, untuk tarakib ni, dia akan ikut sama ada dia ni akan dhammah, dua-dua ada alif lam, dua-dua mufrad, mudir mufrad sah, at-tayyib pun mufrad. Yang kedua, mudir ni muzakkar, maka tayyib ni juga muzakkar. Boleh? Okey. Ini dalam dua-dua fi kalimat tadi, dua-dua ada tujidu alif lam. Okay, ini ketika mana dua-dua ada alif lam, ketika mana tidak ada anasir yang depan ni, maka dia duduk di awal jumlah. Kalau dia duduk awal jumlah, maka secara automatik dia akan tasydid dhammah ketika mana dia isim mufrad. Okey, boleh? Saya padam. Okey, saya letak dua-dua tidak alif lam. Kalimat yang sama juga, iaitu al-mudiru. Saya tukar pula al-mudiru apa dia? Saya ambil perempuan tak? Al-mudiratu, al-jamilatu. Ini perempuan. Yang tadi muzakkar, mufrad muzakkar. Okey. Al-mudiratu, al-jamilatu. Okey. Sekarang kita nak jadikan sebagai tarakib na'ti. Okey, kita tengok yang kedua ni. Yang tadi dua-dua ada alif lam. Ni ketika mana kadang-kadang dia tidak, dua-dua tidak alif lam. Ketika mana? Ketika dia duduk di tempat khobar. Contoh, hazihi mudirun, mudiratu, jamilatu. Hazihi, ini, mudiratun, jamilatun. Okay. Dua kalimat tarakib idhafi, tarakib na'ti dalam keadaan sini mubtada, sini khobar. Okay. Apabila khobar, maka tidak perlu kita letak ada alif lam. Maka apabila tidak ada alif lam, maka kita akan baca tanwin. Dua-dua kalimat isim. Kita nak kenal kalimat isim, dia adalah tanwin. Hazihi, sebab apa saya kata dia mubtada khabar? Apabila hazihi kategori isim, maka dia akan jadi jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah ada, kita akan jumpa mubtada dan khabar. Apabila sini mubtada, sini khabar, maka apabila kalimat tarakib na'ti ni, mudiratun, jamilatun ni duduk sebab khabar, maka tidak perlu letak alif lam. Maka ini adalah keadaan yang kedua. Okey, sebab tarakib idhafi ni sama ada dua-dua ada alif lam, dua-dua tidak perlu letak alif lam. Kerana apabila orang yang diikut tu tak ada alif lam, maka orang yang mengikut tu tidak perlu letak alif lam. Boleh? Okey. Saya bagi, sekarang dah habis secara umum. Sekarang saya nak masuk satu persatu, iaitu berkaitan dengan tarakib. Okey. Okey, kullu fi sabura, kullu fi tarakib idhafi. Macam mana kita nak tahu dia tu tarakib idhafi, tarakib na'ti? Maka fi awal kalimat lam tujidu alif lam. Lam tujidu alif lam, tidak ada alif lam pada awal tarakib. Ingat? Kalau tarakib macam nak kenal, kalimat yang pertama adalah tidak perlu letak alif lam. Kalimat kedua ada alif lam. Okey, nampak? Okey. Maka secara automatik apabila kita menghafal tarakib, maka secara automatik dia akan tasydid dhammah lah, sebab dia tidak berada pada jumlah. Kalau tarakib saja, maka dia akan tasydid dhammah. Boleh?
Apabila kita bahas tarakib saja, maka kita akan pada kalimat yang pertama tu kita akan tashdid dhammah. Okey. Tengok dia dhammah. Okey. Okey, untuk yang kalimat kedua, dia akan hukum majrur. Tarakib ni yang pertama namakan mudhaf yang saya terangkan tadi, mudhaf. Yang kedua adalah mudhafun ilaih. Kalimat kedua mudhafun ilaih adalah hukum majrur. Okey, tak apa, nanti kita akan terangkan pada sikitlah. Itu adalah bahagian nahwu pada sana'u lah. Okey, maka kalimat itu adalah kalimat isim mufrad kemudian. Isim mufrad, maka secara automatik dia akan ke tashdid kasrah. Okey, tashdid kasrah ini saya akan terangkan nanti. Okey, tengok yang fi raqam isnani hingga fi raqam sitah, dia akan tashdid kasrah sebab dia adalah kalimat isim mufrad. Apa itu kalimat isim mufrad? Dia adalah seorang. Okey, ini special case. Iaitu apa dia? Saya terang, iaitu kataan al-ghurfah, itu bilik. Al-ghurfah tu ini asal ya. Al-ghurfah campur kepada ini kalimat asal al-muallimuna. Okey, ghurfah satu kalimat, al-muallimu satu kalimat. Okey, solat dua. Okey. Al-ghurfah tu satu kalimat, al-muallimu satu kalimat. Maka kita nak gabungkan jadikan ini sebagai satu maksud, iaitu bilik guru. Okey, maka kita akan hazaf kalimat yang pertama. Sebab syarat ada tarakib idhafah, kita akan hazaf kalimat yang pertama. Ini kalimat yang pertama, kalimat yang kedua. Okey, maka yang ni kita hazaf pada alif lam je. Maka tashkil masih yang sama, ghurfatu. Okey, yang perkataan muallimu ni dia akan jadi hukum majrur. So kita akan jadi al-muallimina. Ingat, al-muallimina adalah al-muallimina adalah okey, jamak muzakkar salim. Al-muallimu jamak muzakkar salim. Ni al-muallimu adalah jamak muzakkar salim, akan majrur. Ni akan hukum majrul biya. Dia akan majrul biya. Ni ya ni akan majrul biya ketika mana dia adalah kalimat jamak muzakkar salim. Okey, dia adalah kalimat jamak muzakkar salim. Ini hanya special pada dia sama ada musanna ataupun jamak, dia akan bertukar ya ataupun ialah bertukar dengan ya. Yang lain semua tashdid kasrah ketika mana kalimat dia adalah isim mufrad. Ini adalah tarakib idhafi, iaitu ghurfatul muallimin bilik guru, naibul mudir penolong pengetua, dauratul miyah bilik air, warsyatul madrasah adalah warsyah, mana warsyah? Bengkel sekolah, sahatul madrasah tim dataran sekolah, idaratul mudir iaitu pejabat pengetua. Okey, ini adalah tarakib idhafi. Macam nak kenal tarakib idhafi, kalimat yang pertama tidak perlu letak alif lam, kalimat yang kedua perlu letak alif lam, dan tashkil apabila kita berlaku tarakib, dia akan tashkil dhammah. Dan yang kedua dia akan tashkil kasrah ketika mana dia adalah kalimat isim mufrad, dan yang kedua ketika mana dia jamak muzakkar salim, dia dengan ya. Jamak muzakkar salim yang asal muallimuna, maka dia akan mudhaf ilaih akan hukum majrul. Sekarang kita akan majrul biya sebab dia adalah kalimat jamak muzakkar salim. Okey, kita masuk pada tarakib na'ti. Okey, kita sambung kepada tarakib na'ti. Okey, macam mana kita nak tahu tarakib na'ti? Macam mana apabila pelajar tidak tahu maksud, maka clue-nya kita boleh ambil lah. Macam mana kita nak kenal dia? Tarakib na'ti ni adalah kalimat yang kedua adalah kata sifat. Okey, kalau siapa yang tahu maksud, alhamdulillah. Okey. So, nak kenal dia, dua-dua ada alif lam ataupun dua-dua tidak perlu letak alif lam. Okey. Yang ni dua-dua ada alif lam sebab dia tarakib sahaja. Kalau dia duduk pada khabar, maka tidak perlu letak alif lam. Okey. Maka kalimat yang masing-masing dia akan tashkil dhammah. Okay, dhammah sebab dia adalah kalimat isim mufrad. Kalimat isim mufrad dalam keadaan dhammah sajalah. Okey. Al-mudiru thayyibu, guru besar ataupun pengetua yang baik. Al-mal'abu al-wasi'u,
padang yang luas. Ni semua dah fi tujudu fi kalimat asma fi pada ma ajmal al-madrasah. Okey, al-qa'atu al-kabiratu, dewan yang besar. Al-madrasah al-kabiratu, sekolah yang besar. Al-mat'amu al-kabiru, kantin yang besar. As-sahatu wasi'atu, adalah dataran yang luas. Okey, kita tengok pada tarakib na'ti ni. Yang kita boleh nampak perbezaan adalah ketika mana dia tidak letak alif, tak letak ta marbuta. Kalau letak ta marbuta ni kalau kalimat asma dia adalah muzakkar, mufrad muzakkar. Tengok yang letak ta marbuta maka secara otomatik dia adalah mufrad muannas. Okey. Ini semua mufrad semua mufrad. Satu yang kalau tak ada alif tak ada ta marbuta maka dia adalah mufrad muzakkar. Ada ta marbuta dia kategori adalah mufrad muannas. Contoh saya bagi kat yang bawah ni adalah mudiru, yang atas lah. Mudiru at-thayyibu. Maka dia akan ikut 4 step. Okey, tolong perhatikan supaya ni. Jadi al-mudiru at-thayyibu. At-thayyibu. Maka keadaan yang pertama dia akan ikut ada alif lam. Yang pertama ada alif lam. Kalau sini ada alif lam maka yang kedua ada alif lam menunjuk dia adalah kalimat isim. Yang kedua ni dhammah. Dalam keadaan dhammah. Dia adalah dalam keadaan marfu' bi dhammah. Sebab apa marfu' bi dhammah? Sebab dia adalah isim mufrad. Yang kedua, sini ada ta marbuta? Tak ada. Maka dia dinamakan sebagai muzakkar. Kedua dalam keadaan muzakkar. Yang ketiga, dia dalam keadaan mufrad. Okey. Boleh? Tak kisahlah mana satu, tapi mesti dalam 4 step. Kalau sini ada alif lam, maka sini perlu tak alif lam. Kalau sini dhammah, maka sini akan dhammah. Kalau di sini untuk lelaki, maka sini pun untuk lelaki. Kalau sini perempuan, maka sini untuk perempuan. Okey, ini berkaitan dengan ketika mana kalau al-mudiratu at-thayyibatu. Kalau kita jadikan dia sebagai perempuan. Okey, kalau dia sebagai contoh al-qa'atu. Al-qa'atu al-kabiratu. Yang beza kat sini adalah perempuan. Al-qa'atu al-kabiratu. Okay, maka sini ada lam, dhammah, dua-dua dhammah juga. Sini maka kita akan bertukarlah daripada muzakkar kepada muannas. Okey. Boleh? Okey. Maka ini adalah sita fi tarakib, iaitu al-mudiru thayyibu, al-mal'abu wasi'un, al-qa'atu al-kabiratu, al-madrasatu al-kabiratu, al-mat'amu al-kabiru, as-sahatu al-wasi'ah. Okey. Perlu kenal dia ketika mana kalau dia ada tarakib dia akan jadi dengan dhammah, ataupun kalau dia pada awal jumlah. Awal jumlah juga di dalam keadaan dhammah ketika mana dia adalah kalimat isim mufrad. Okey, rasa ini saja untuk bahagian tarakib. Okey, yumkin fi atulab wa talabah, yumkin fi hafizu kalimat tarakib. Maka kita ada fi awal yumkin fi hafizu kalimat asma, wa isnani fi hafizu kalimat af'al, wa salif fi tarakib idafi wa tarakib na'ti. Law fi atulab wa talabah fi hafizu kalimat asma, af'al wa tarakib, yumkin fi atulab wa talabah, yumkin fi kawin jumlah mufidah. Okey, boleh bina jumlah. Yang muhim jiddan fi hafizu kalimat asma, af'al wal tarakib. Okey, hafizu salasah fi kalimat asma, af'al wa tarakib, yumkin fi atulab wa talabah, yumkin kawin fi jumlah mufidah. Hadza sahlan jiddan fi kawin jumlah. Labudda mungkin hafizu kalimat asma, af'al wa tarakib. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.